Okey. So jadi cikgu akan rekodkan dulu untuk nasionalisme di China. Okey. Kalau ada, macam cikgu cakap tadi, kalau ada yang tak faham, sila bertanya. Jangan diam, ya. Jangan diam. Baik. So kita mulakan hari ini dengan nasionalisme di China. Baik. Nasionalisme di China, okey, bertujuan. Apa tujuan nasionalisme di China? Tujuan dia adalah untuk mengukuhkan peradaban Cina dalam kalangan orang Cina. Daripada apa? Nak mengukuhkan, okey, tamadun Cina tu dalam kalangan orang Cina. Okey, sebab apa? Terdapatnya ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Okey. Untuk pengetahuan kamu, okey, kamu pernah belajar dulu, okey, tamadun Cina, iaitu pertama kamu dah belajar tamadun apa? Tamadun, okey, masa-masa formal dulu, tamadun tamadun Kuang He. Kemudian kamu belajar tamadun Cina. Tamadun Cina ni pemerintahan dia secara bermaharaja. Ada dinasti-dinasti seperti dinasti Qing, dinasti Ming, dinasti Zhao, okey, dan juga dinasti Tang dan banyak lagi. Jadi ini pemerintahan secara beraja. Tetapi menjelang tahun-tahun 1900, okey, iaitu terdapatnya kuasa asing seperti British yang telah datang ke China. Dan mereka telah meluaskan kuasa di China. Ya. So, dinasti Manchu sebenarnya kalau ikutkan bermula pada abad ke-18. Dan dinasti Manchu ini adalah satu-satunya dinasti yang bukan datang daripada orang Cina, tetapi datang daripada orang-orang Manchuria. Sebab Manchuria itu telah menjajah negara Cina, jadi telah memerintah negara Cina. Itu yang dipanggil dinasti Manchu. Ya, Manchuria. Okey, Manchuria. Manchuria sebenarnya di atas sikit. Dia berhampiran dengan Mongolia dan juga berhampiran dengan China, bersempadan dengan Rusia. Manchuria. Curi ke? Bukan curi, Manchuria. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, nasionalisme China bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu, iaitu kerajaan Manchuria yang dianggap sebagai orang luar dan okey, orang-orang Cina menganggap mereka telah kehilangan mandat ataupun kehilangan kuasa untuk memerintah. Kalau kita lihat Manchu tu kat mana, cikgu? Kalau kamu nak lihat dari sudut dalam peta sebenarnya, kalau dalam peta sebenarnya Manchuria ini, dia kalau kita lihat dia berhampiran dengan Mongolia. So kalau kita tengok di sini, kalau dalam peta, kalau kita tengok sendiri, okey, sebenarnya kerajaan Manchuria itu, okey, iaitu kalau kita lihat di sini, okey, cikgu bawakan kamu, okey, iaitu kerajaan Manchuria ni dulu, okey. Kalau kita lihat ini China kan? Okey, kalau kita lihat ini China, okey. So ini China yang besar, negara China ni. Yang mana China? Okey, ini China. Thanks, alright. Baik. So kalau kita lihat ini kerajaan China ya. Okey, iaitu kerajaan China ni. Bukan Mongolia, bukan dekat Filipina, bukan. Okey. Ini banyak sebenarnya. Okey, baik. Bagus soalan tu. Nanti cikgu jawab. Okey, ini adalah negara China dan kalau kamu lihat ini Mongolia. Okey, ini adalah Mongolia kalau kita lihat sini. Ini China dan juga ini adalah negara Mongolia di sini. Okey, dan kawasan Manchuria dulu adalah sebelah di sini tau. Sebelah di sini berhampiran dengan Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya. Tetapi dulu Manchuria itu menguasai China. Dan orang-orang China di sini di sebelah bawah ini
menganggap bahawa orang-orang Manchuria ni adalah orang luar. Orang luar. Luar daripada negara China. Jadi mereka menganggap bahawa tidak patut bahawa negara China diperintah oleh orang luar. Jadi masyarakat China juga turut hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu. Yang mana dinasti Manchu ini yang memerintah negara China ni gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Antara pengaruh barat yang dibawa masuk untuk pengetahuan kamu antara pengaruh baratnya adalah apa tahu? Apabila orang-orang barat membawa masuk candu. Candu ni sebenarnya sejenis dadah. Tapi dalam bentuk ganja lah. Candu tu ganja ataupun weed. Dia orang bawa masuk candu itu dan disebarkan di kalangan orang Cina. Menyebabkan orang-orang Cina pada waktu itu kebanyakan mereka ada dibina rumah-rumah candu untuk mereka menghisap candu sambil berkhayal, tau. Jadi di sini itulah dia antara pengaruh barat yang telah merosakkan budaya orang Cina. Apa guna dadah? Dadah sebenarnya adalah untuk memberi khayalan. Memberi khayal. Dan dadah ni kalau khayalan yang terlalu banyak menyebabkan dia tidak buat kerja. Itu silapnya. Itu kesilapannya. So memang telah dibawa masuk oleh barat. So ada yang bertanya, ya memang ada. Dan kalau kita lihat ada yang bertanya iaitu mandat tu apa? Mandat tu sebenarnya adalah kuasa. Kuasa yang diamanahkan itu dipanggil mandat. Contohnya kita buat macam ni. Raja Irdina diberi mandat sebagai pengawas. Diberi mandat sebagai pengawas. Maknanya apa? Diberi amanah, diberi kepercayaan, diberi kuasa. Itu dipanggil mandat. Mandat Okey. Jadi bukan orang barat sebenarnya dia tidak jajah. Dia tidak menjajah Cina, tetapi mereka telah membawa pengaruh barat. Dengan menjual dadah, menjual candu, memperkenalkan candu kepada orang-orang barat. Kemudian memperkenalkan gaya hidup barat. Kamu pernah tengok kan cerita Kung Fu Hustle? Pernah tengok cerita Kung Fu Hustle kan? Geng-geng kapak tu kan? Kung Fu Hustle tu. Kamu perasan tak? Cara pakaian mereka adalah pakaian barat. Maknanya pada waktu itu, pengaruh barat telah pun meresap ke dalam cara hidup orang-orang Cina. Itulah sebenarnya contoh dari segi pakaian, dari segi budaya, dari segi kehidupan. Jadi dia tak jajah, tapi dia lebarkan pengaruh. Pengaruh barat, cara hidup barat di China. Jadi ini menyebabkan orang Cina marah. Orang Cina menentang pengaruh itu. Oleh sebab itu kalau kita lihat PSA. Betul. So kalau kita lihat di sini gerakan nasionalisme, iaitu gerakan yang memperjuangkan semangat cinta akan negara, telah lahir dan gerakan ini bercorak anti barat. Mereka benci barat. Kerana mereka tidak mahu campur tangan kuasa barat di China. Ya betul Nuhan. Dan antara tokoh-tokoh yang mempelopori ya betul tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China ialah Dr. Sun Yat-sen. Beliau ni terkenal beliau mengemukakan 3 prinsip rakyat iaitu San Min Chui. Sebagai mempelopori itu maknanya mencetuskan ataupun mengasaskan. Tokoh yang mempelopori maksudnya tokoh yang mengasaskan
Gerakan Kebangkitan Rakyat di China. Mengasaskan Kebangkitan Rakyat di China ialah Dr. Sun Yat-sen. Beliau mengemukakan 3 prinsip rakyat sebagai ideologi perjuangan, iaitu 3 prinsip itu ialah nasionalisme, semangat cintakan negara, demokrasi, iaitu hak rakyat untuk memilih pemimpin, dan juga kebajikan sosial. Kebajikan sosial, maknanya kebajikan rakyat. Dan prinsip inilah telah menjadi asas kepada gerakan revolusi Cina pada tahun 1911 yang berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan kemunculan pemerintahan republik di China. So itu sebenarnya yang berlaku. Dan kalau ada soalan tanya, cikgu, China tu demokrasi ke atau komunis? Baik, pada peringkat awal, semasa pemerintahan dinasti Manchu dan dinasti sebelum-sebelum itu, pemerintahan dia adalah pemerintahan beraja. Ya, ada maharaja. Tetapi apabila dinasti Manchu ini berjaya ditumbangkan, maka sistem itu telah berubah. Iaitu menjadi republik komunis. Menjadi republik komunis. Republik komunis di China. Jadi inilah sedikit tentang nasionalisme. Republik tu daripada komunis ke? Tidak. Sebenarnya republik ni sebuah negara yang dipimpin oleh kita kata sebagai dipimpin oleh presiden. Dan sistem pemerintahan tu walaupun dia republik, dia masih boleh gunakan sama ada demokrasi atau komunis. So mana-mana pun boleh. So republik tu sebenarnya adalah sebuah pemerintahan yang mana pemerintahan itu diketuai oleh presiden. Tetapi sistem pemerintahan boleh menggunakan demokrasi atau juga boleh menggunakan komunis. Baik. So cikgu, ada soalan tanya, cikgu, macam mana nak tahu pemerintahan sesuatu negara itu komunis, kapitalisme dan juga nasionalisme? Siapa presiden pertama di China? Kalau tak silap cikgu, presiden pertama ialah Mao Zedong. Kalau tak silap cikgu lah. Kalau tak silap cikgu. Nanti cikgu semakkan. Jadi, untuk mengetahui sesebuah negara itu, sesuatu pemerintahan itu, kamu kena tengok, pertama, kamu kena tengok siapa ketua dia. Kalau ketua dia raja, maka dia adalah negara yang sistem pemerintahan beraja. Dan kemudian kamu tengok ada tak pilihan raya. Kalau ada pilihan raya dan ada raja, bermakna dia guna sistem raja dan juga guna sistem demokrasi. Kalau dia presiden, dia tak ada raja, dia presiden, tetapi dia menggunakan kita kata sebagai menggunakan demokrasi ataupun menggunakan pilihan raya, maka ada presiden, ada pilihan raya, itu asas demokrasi. Tapi kalau ada presiden, tak ada pilihan raya, itu asas kepada komunis. Itu asas kepada komunis. Jadi itu perbezaan di antara sistem raja berperlembagaan, sistem raja berkuasa mutlak, sistem demokrasi dan juga sistem komunis. Itu beza dia. Baik, so ada yang bertanya, cikgu, kenapa kita mesti belajar benda-benda luar negara ni, cikgu? Baik, sebenarnya begini. Baik. Ya, China tak ada pilihan raya ke? Tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Kalau ada pun, dia akan lebihkan kepada parti pemerintah, parti kerajaan. Menjawab soalan ni, kenapa kita mesti belajar nasionalisme daripada negara-negara lain? Baik. Pertama, kita belajar nasionalisme di barat ini kerana apa? Daripada sinilah, daripada baratlah tercetusnya nasionalisme. So kita kena belajar asal usul.
Asal-usul nasionalisme ni daripada mana cikgu? Daripada barat. Daripada revolusi keagungan, daripada revolusi Amerika, daripada revolusi Perancis. Kemudian, okey, kenapa pula kita kena belajar di Asia? Sebab, okey, negara-negara inilah seperti okey Perancis dan juga England. Okey, mereka lah yang telah menjajah negara-negara di Asia dan mereka membawa idea nasionalisme tu di Asia. Jadi, daripada barat pindah ke Asia. Contohnya, nasionalisme di India, apa yang berlaku. Kemudian, nasionalisme di China, apa yang berlaku. Nampak tak? Dia mesti ikut turutan. Kita belajar nasionalisme ni ikut turutan negara-negara dan perkembangan dia. Jadi, untuk nasionalisme di China ni, apa yang paling penting untuk kamu ingat sebenarnya adalah okey, iaitu beberapa perkara. Seperti apa tahu? Iaitu pertama sekali kamu kena ingat iaitu berkaitan tujuan dia. Dia ada dua tujuan. Okey, iaitu untuk mengukuhkan peradaban. Peradaban Cina dalam kalangan orang Cina, itu satu. Kemudian juga, okey, mereka nak bebaskan diri daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Itu dua tujuan dia. Bagaimana penentangan dilakukan? Soalan pernah tanya, bagaimana penentangan di China dilakukan? Iaitu dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan ataupun penentangan terhadap dinasti Manchu. Penentangan terhadap dinasti Manchu. Itu. Okey, juga penentangan terhadap hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal. Kenapa? Kerana gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Jadi ini dua perkara. Okey, ini satu, penentangan terhadap dinasti Manchu, dan satu lagi, hilang kepercayaan kerana dinasti Manchu gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Okey. Nota ni memang yang wajib kena ingat kan? Ya, betul. Masa tu mereka pakai jeans tak? Okey. Tak. Sebenarnya kalau kamu nak tengok orang-orang Cina dulu kan pakaian dia macam mana? Macam korang tengok dalam cerita Ip Man. Mereka pakai pakaian yang macam Ip Man pakai tu. Pernah tengok cerita Ip Man kan? Okey. So, tak ada pertumpahan darah ke waktu penentangan dekat China ni? Ada. Memang berlaku pertumpahan darah. Especially apabila berlakunya gerakan kebangkitan rakyat oleh Dr. Sun Yat-sen. Baik. Dr. Sun Yat-sen ni kamu kena ingat tentang 3 prinsip rakyat. 3 prinsip rakyat iaitu nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. Itu kamu kena ingat. Dr. Sun Yat-sen dengan 3 prinsip rakyat. Nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Ya. Dan prinsip tersebut menjadi asas apa kesan dia? Mereka berjaya, berlakulah gerakan revolusi Cina pada tahun 1911. Dan kalau kita lihat di sini, iaitu berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu. Diorang perang guna senjata ke cikgu? Tidak. Mereka perang dengan cara apa? Mereka telah meluaskan pengaruh kepada pegawai-pegawai kerajaan supaya pegawai-pegawai kerajaan tidak mahu lagi percaya kepada raja. Bila rakyat tak percaya pada raja, jadi raja dah tak ada kuasa. Raja perintah apa pun, rakyat tak nak ikut. Jadi sebab itulah raja ataupun dinasti Manchu ini telah tumbang sebenarnya. Ya, betul. Dinasti Manchu adalah last generation. Betul. Kenapa China tak support dah? Kenapa China tak support? Kenapa China tak support? Apa maksudnya? Tak. Diorang tak support sebab apa? Sebab ni lah. Kenapa? Kerana kelemahan dinasti Manchu ni. Dinasti Manchu ni, dan orang Cina hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu sebab dinasti Manchu gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Maka
orang ataupun orang-orang Cina dah tak mahu percaya kepada dinasti Manchu lagi. Kalau soalan tanya kenapa rakyat Cina tidak mahu percaya kepada dinasti Manchu lagi? Kerana dua. Okey, kerana dinasti Manchu ini dianggap sebagai orang luar, dan satu lagi mereka hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu. Satu dinasti last 80 years, right? Tak. Ada yang sampai 100 years pun ada. Ada. Dia bergantung kepada keturunan yang memerintah itu. So, inilah yang dikatakan sebagai dinasti ataupun katakan sebagai nasionalisme di China. Baik. Kita dah lihat di India, kita dah lihat di China. Bagaimana pula dengan apa yang berlaku di Empire Uthmaniyah dan juga Mesir. Empire Uthmaniyah dan juga Mesir. Never heard of it. Okey, baik. Dan Mesir. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu. Mungkin kamu tak pernah dengar apa benda Empire Uthmaniyah ni, cikgu. Baik. Empire Uthmaniyah ni sebenarnya suatu ketika dahulu, okey, untuk pengetahuan kamu Okey. Baik. Cikgu akan gariskan kawasan kerajaan Uthmaniyah. Kat mana kerajaan Uthmaniyah? Dulu kerajaan Uthmaniyah daripada sini. Ni bawa sampai ke sini. Sini. Dan juga di sini serta di sini. Dan juga sedikit di Egypt, Mesir, Ottoman Empire, betul. Sampailah ke sini. So, untuk pengetahuan kamu, inilah dia dulu kawasan Turki Uthmaniyah, yang mana memang besar. Even Arab Saudi dulu tak ada. Arab Saudi dulu di bawah Turki Uthmaniyah. Egypt, Mesir dulu pun di bawah Turki Uthmaniyah. Iraq, Iran, di bawah Uthmaniyah. Palestin, Israel di bawah Uthmaniyah. British ada lawan ke? Nanti kita cerita. Baik, ini Uthmaniyah. The strongest empire for many years. Betul. Dia berlangsung selama hampir 5 hingga 600 tahun kawasan dia ni. 5 hingga 600. So, kalau kita lihat, itu panjang ceritanya Kobra. Nanti cikgu cerita. Jadi ini Turki Uthmaniyah, Empire Uthmaniyah. Baik. So, kita nak lihat nasionalisme dulu. Nanti, cikgu tahu korang ada banyak soalan. Sabar. Kejap lagi cikgu akan explain. Baik. Nasionalisme Empire Uthmaniyah. Maknanya Empire Uthmaniyah selama ini diperintah secara apa tahu? Secara khalifah. Khalifah, maknanya pemerintahan berkuasa mutlak seorang khalifah. Jadi nasionalis Empire Uthmaniyah dan Mesir juga lahir. Maknanya nasionalisme juga lahir di Uthmaniyah dan Mesir sebab apa? Untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam. Dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme Barat, yang diancam oleh penjajahan Barat pada abad ke-19. Untuk pengetahuan kamu, banyak negara-negara pada waktu itu, negara-negara di bawah Uthmaniyah ini sebenarnya telah pun sedikit demi sedikit telah dijajah oleh British, telah dijajah oleh Perancis, telah dijajah oleh Spanyol, menyebabkan pada akhirnya Turki Uthmaniyah tinggal kawasan ini je tau. Turki Uthmaniyah tinggal kawasan
di sini dan juga di Egypt, okey, serta di Saudi Arabia sikit. Okey, dan juga sedikit di sini dan dia jadi macam ni. Ini kawasan Turki Uthmaniyah pada saat-saat akhir dan nak habis tamat Empire Uthmaniyah. Dia jadi kecil macam ni. Kenapa? Kerana seperti Libya, Libya telah diserang, dijajah oleh Perancis. Kemudian juga Egypt juga telah diserang oleh oleh British dan sebagainya. Yes. Daripada sebesar-besar tu telah reduce menjadi kecil begini. Dan kenapa jadi reduce? Kerana berlaku penjajahan oleh Perancis, oleh British. Jadi, kalau kita lihat di sini sebenar-benarnya mereka cuba untuk menentang imperialisme barat. Mereka nak pertahankan sistem pemerintahan khalifah ni dan sistem pemerintahan ikut syariah Islam ni. Kerana apa? Kerana imperialisme barat, penjajahan barat. Imperialisme bermaksud penjajahan. Ya, penjajahan barat telah berlaku di sekitar Uthmaniyah dan Mesir. So ada tanya, apa beza khalifah dengan raja cikgu? Sebenarnya khalifah dengan raja sama je sebenarnya. Sebenarnya sama. Cuma khalifah itu banyak digunakan di kawasan tanah Arab. Di kawasan negara-negara Mesir, seperti negara Arab Saudi, seperti negara okay. Kemudian juga banyak kalau kita lihat banyak berlaku serangan-serangan terhadap Turki Uthmaniyah ini. Jadi kalau kita lihat inilah dia. Dan khalifah ini memang banyak diamalkan di Turki dan juga kerajaan-kerajaan Islam di Asia Barat. Kalau di timur iaitu di Indonesia ataupun di Malaysia, kita guna sistem raja. Sebenarnya sama raja dengan khalifah sama. Raja dengan khalifah sebenarnya sama. Cuma penggunaan title yang berbeza. So itu sebenarnya. Jadi apabila orang-orang ataupun nasionalis di Mesir, di Uthmaniyah nampak bahawa barat cuba untuk meluaskan pengaruh, maka ini telah mencetuskan dua gerakan. Gerakan Islah dan juga gerakan Pan-Islamism. Kita tengok ada dua gerakan Gerakan. Kita tengok dia ada sedikit perbezaan. Baik, gerakan Islah. Gerakan Islah ni bermaksud gerakan pemulihan Islam. Pemulihan Islam. Kenapa nak dipulihkan Islam, cikgu? Sebab pada waktu ini orang-orang Islam yang ada di kawasan Mesir, kawasan Arab Saudi, kawasan Palestin dan sebagainya, mereka telah menerima pengaruh barat. Maka mereka mula berpakaian seperti barat. Pakai coat, yang perempuan mula dah pakai skirt, tapi long skirt lah. Long skirt, dah mula dah tak pakai scarf, tak pakai tudung, you see? Dan sistem pemerintahan mula menerima kelonggaran-kelonggaran seperti menerima pengaruh-pengaruh barat. Jadi ini gerakan ini kata apa? Kita kena pulihkan balik agama Islam. Kita kena pulihkan balik agama Islam ni di kalangan rakyat. Bukan pulihkan Islam tu bukan pulihkan agama, tapi pulihkan rakyat dengan agama Islam. Sebab rakyat telah tersasar. Jadi, gerakan ini telah pun dicetuskan ataupun dipelopori oleh dua orang iaitu Said Jamaluddin Al-Afghani dan satu lagi Sheikh Muhammad Abduh. Dua nama yang besar. Jadi, imperialisme ataupun penjajahan barat di Mesir menyebabkan berlakunya penjajahan ini dipelopori. Take note. Siapa yang masih tak ingat apa benda itu, dipelopori. Pelopori maksudnya dicetuskan.
Ataupun kita kalau kita nak mudah faham, dimulakan. Dipelopori itu dicetuskan ataupun dimulakan. Jadi gerakan Islah dimulakan oleh dua orang, Said Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Ya. So imperialisme barat, penjajahan barat ini menyebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan antara Eropah Amerika dengan kebudayaan tempatan, yang mana telah mengubah budaya dan tradisi kepercayaan, masyarakat tempatan. Jadi gerakan Islam ini sebenarnya dimulakan. Dengan itu gerakan Islam menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan Hadis, serta memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Jadi ini gerakan Islah. Ingat gerakan Islah, ingat dua orang ini, Said Jamaluddin Al-Afghani dan juga Sheikh Muhammad Abduh. Dua orang ni. Okay. So mereka menyeru umat Islam supaya apa? Pegang balik ajaran Islam yang sebenar, okay, dan perbaiki kehidupan masyarakat. So ada dua ni. Okay, memperbaiki kehidupan masyarakat. Tadi orang barat really desperate for influence ya. Ya betul. Ya betul. Kerana apa? Banyak keuntungan dia. Banyak keuntungan apabila kita kata apabila British ataupun Barat berjaya meluaskan pengaruh. Apa keuntungan dia, cikgu? Okay. Bukan. Said Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh ni sebenarnya adalah kita kata sebagai ahli-ahli falsafah dan guru-guru agama. Guru-guru agama yang mencetuskan idea ini. Dan ada bertanya, cikgu, cikgu, setakat Barat ni dia meluaskan pengaruh Barat, apa salah dia? Korang tak sedar perkara ni tau. Sebenarnya bila Barat meluaskan pengaruh ke Mesir, contoh, orang Mesir, orang Arab dia pakai jubah, betul? Pakai jubah apa semua. Jadi bila British memperkenalkan budaya Barat, kita tak pakai jubah-jubah ni, kita mesti pakai coat, kita pakai seluar slack, kemudian kita pakai jam, jadi gaya hidup inilah baru moden. Jadi orang-orang Arab terpengaruh dan mereka akan tanya, kat mana kau nak dapat baju-baju macam ni, cantiklah kau pakai. Kau beli kat sini. Nampak tak? Pakaian orang Barat akan terjual di situ. Terjual di situ. Begitu juga jam pun terjual di situ. Kemudian nampak orang Barat hisap rokok, hisap sigar, hisap cerut. What's that? Ini sigar, ini cerut. Barulah lifestyle. Orang Mesir pun ambil itu sebagai lifestyle. Siapa yang untung? British. Sebab mereka ni, kalau orang-orang Mesir ni perlukan barang-barang itu, mereka perlu dapatkan dari Barat. Itu satu. Yang kedua, punca utama mereka adalah untuk meluaskan pengaruh. Kita tahu adalah untuk meluaskan agama Kristian. Memang nak luaskan agama Kristian. Macam sekarang, korang tak sedar ke bahawa sebenarnya korang ni telah dijajah oleh Korea Selatan dengan muzik-muzik daripada Korea Selatan, K-pop semua? Tak sedar lagi? Ya. Bila K-pop terkenal satu dunia, BTS, kemudian juga Blackpink, so apa yang berlaku? Orang berebut nak beli poster dia. Orang berebut nak beli dia punya pewarna rambut, nak warnakan rambut macam dia. Kemudian orang berebut nak beli pakaian seperti yang dia pakai. Apa yang berlaku? Mereka punya ekonomi akan meningkat. Ekonomi mereka akan meningkat. Sebab apa? Satu dunia nak beli pakaian dia. Satu dunia nak beli baju dia. Satu dunia nak beli lagu dia. You see?
Siapa yang untung? Dia orang yang untung. So itu tak perlu penjajahan, tetapi menyebarkan pengaruh. Menyebarkan pengaruh. Sedar atau tidak kamu semua? Sedar atau tidak? Okay. Sedar kan? Jadi sebab itu kamu ya, dia menyerang dalam diam. Akan tertarik itu semua. Ya betul, pengaruh tu akan menarik. Sebab apa? Kita nak jadi putih macam dia. Kita nak jadi macam cute-cute macam dia. Yang lelaki nak jadi K-pop macam dia. Nak jadi kurus putih. You see? Kita beli produk dia. Kita beli pakaian dia. Kita beli macam-macam. You see? Dalam tak diam, dia telah menjajah kita. Okay. Jadi, cikgu bukan kata salah. Cikgu bukan kata salah. Tapi cikgu suruh kamu fikirkan. Fikirkan. Betul tak aku ni? Cek balik diri. Aku ni dijajah ke? Cuba fikir balik. Aku ni dijajah ke? Okay. Jadi, kalau kamu rasa diri kamu dijajah, kuat pengaruh dengan K-pop, fikirkan balik. Betul atau tidak tindakan kamu? Boleh faham? Okey. Tapi bukanlah semuanya tak elok. Mana yang elok boleh diambil, mana yang tak elok ditinggalkan. Bukannya tolak bulat-bulat Mana yang elok boleh diambil, mana yang tak elok tinggalkan, jangan ikut. Itu penting. Okey. Jadi inilah dia. Kalau kita lihat yang berlaku seperti di gerakan Islah ini. Okay. Mereka takut. Mereka lihat Mesir telah dipengaruhi oleh budaya Eropah dan Amerika. Jadi mereka tubuhkan gerakan Islam, pertahankan balik agama Islam, pertahankan umat Islam supaya berpegang balik kepada Quran dan hadis. Itu gerakan Islam. See? Baik. Gerakan yang kedua dan yang terakhir kita nak tengok ini. Okey, kenapa kalau nak sebarkan influence mesti ada perang tentang agama? Okey, baik, bagus soalan itu. Baik, kalau nak sebarkan influence mesti ada perang tentang agama kerana agama mewajarkan untuk menyebarkan agama ke seluruh dunia. Jadi, kebiasaannya orang yang ada bad intention, dia akan gunakan isu agama. Saya menyebarkan agama Kristian ini kepada penduduk-penduduk timur. Saya telah jalankan tanggungjawab saya sebagai penganut agama. You see? Jadi, so itu adalah kita kata sebagai kenapa agama menjadi sesuatu yang disebarkan dalam peperangan. Ya, betul. Baik, tak apa. Kita lihat di sini. Satu lagi iaitu gerakan Pan-Islamism. Tadi kita tengok gerakan Islah. Sekarang kita tengok gerakan Pan-Islamism. Ya, boleh Amar. Gerakan Pan-Islamism. Baik. Pada tahun 1883, orang yang sama, Said Jamaluddin Al-Afghani, menubuhkan kumpulan yang diberikan nama Al-Urwatul Wuthqa. Al-Urwah Al-Wuthqa, iaitu ikatan yang kuat. Kumpulan ini ditubuhkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. So, apa yang mereka buat? Pertubuhan ini telah menerbitkan akhbar Al-Urwah Al-Wuthqa untuk menyebarkan idea Pan-Islamism. Dia sebenarnya nak sebarkan idea Pan-Islamism ni tahu. Yang menyeru supaya penyatuan persaudaraan umat Islam. Maknanya orang-orang Islam semua satu dunia, marilah bersatu padu kerana kita semua bersaudara. Untuk apa? Untuk bangkit menghalang peluasan kuasa barat. Kita halang kuasa barat ini. Jadi,
pada tahun 1914, Empayar Uthmaniyah mengeluarkan fatwa. Fatwa ni satu kita kata sebagai satu ketetapan untuk menyeru umat Islam yang ditindas penjajah Barat agar bangkit berjuang bersama-sama dengan Empayar Uthmaniyah. Bangkit berjuang bersama-sama Empayar Uthmaniyah untuk menentang penjajah. Dan pemerintahan Empayar Uthmaniyah iaitu Khalifah Abdul Hamid yang kedua ini telah menggerakkan idea pan-Islamism ini. Gerakan ini telah mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia, termasuklah tanah Melayu. Contohnya, kebangkitan Tok Janggut menentang British di Kelantan pada tahun 1915. So itulah dia. Maknanya Tok Janggut menentang British tu, yang telah mati terbunuh tu, sebenarnya dipengaruhi oleh Uthmaniyah ini. Gerakan pan-Islamism, gerakan persaudaraan umat Islam ini. Ya, betul. Jadi, hari ini kita telah lihat dua nasionalisme, iaitu nasionalisme di China dan juga nasionalisme di Empayar Uthmaniyah dan juga Mesir. Baik. Betul. So, cikgu tahu kamu ada banyak soalan. Cikgu ni susah. Memang. Cikgu tak kata ia mudah untuk